Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita sama-sama mempelajari kelas Ulum Syara'iyah tahun 3 dari mata pelajaran Akidah. Pelajaran yang pertama, beriman kepada kitab. Apakah yang dimaksudkan dengan kitab? Kitab merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril, bertujuan sebagai panduan hidup manusia serta mengandungi peraturan hidup, akidah dan syariat yang lengkap. Kitab yang diturunkan kepada Rasul. Terdapat 4 buah kitab yang Allah turunkan kepada Rasul. Yang pertama ialah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Allah Musa AS di dalam bahasa Ibrani. Kitab yang kedua ialah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Allah Daud AS di dalam bahasa Qibti. Kitab yang ketiga ialah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa di dalam bahasa Syriani. Dan kitab yang keempat ialah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bahasa Arab. Hukum beriman kepada kitab yang 4 tadi ialah wajib. Apakah kelebihan kitab Al-Quran jika dibandingkan dengan kitab Taurat, Zabur dan Injil? Kitab Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai mukjizat maknawi. Isi kandungan Al-Quran terpelihara hingga hari kiamat. Tidak ada sesiapa pun yang boleh mengubah suai Al-Quran. Yang ketiga, membaca dan mendengarnya mendapat pahala. Barang siapa membaca dan mendengar ayat suci Al-Quran akan diberikan ganjaran pahala yang besar dari Allah SWT. Al-Quran juga menjadi penawar dan penyembuh bagi segala penyakit, serta mempunyai isi kandungan yang lengkap. Apakah akibat orang yang tidak beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah? Yang pertama, dia akan menjadi orang yang malas berusaha, sentiasa hasad dengki, tidak mendapat rahmat Allah, sentiasa bangga diri, dan hidupnya tiada panduan dan tidak akan selamat. Pelajaran kedua, beriman kepada hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Hari kiamat ialah hari kebangkitan semula makhluk Allah selepas kehancuran alam ini. Hukum beriman kepada hari kiamat ialah wajib. Nama lain hari kiamat. Hari kiamat juga dikenali sebagai Yaumul Hisab, iaitu hari perhitungan atau pembalasan. Yaumul Akhirah, hari akhir dunia. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yaumul Qari'ah, hari keributan. Yaumus Sa'ah, hari penentuan. Yaumul Waqi'ah, hari yang dahsyat. Yaumul Qasr, hari perhimpunan. Yaumul Zalzalah, hari kegoncangan. Yaumul Ghashiyah, hari huru-hara. Yaumuddin, yakni hari pembalasan. Sebab berlakunya hari kiamat. Yang pertama ialah kerana alam ini tidak kekal. Hari kiamat juga berlaku sebagai tanda keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan hari pembalasan di dunia terbatas dan menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Tanda yang menunjukkan hari kiamat akan berlaku terbagi kepada 2, iaitu tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda kecil berlakunya hari kiamat ialah apabila bilangan wanita lebih daripada lelaki.
Seterusnya ialah apabila di dunia ini berlaku terlalu banyak pembunuhan. Orang yang terhina mendapat kedudukan terhormat dan terdapat ramai orang bermewah-mewah mendirikan masjid sedangkan jemaahnya tiada. Sementara tanda besar berlakunya hari kiamat ialah apabila terdapat asap keluar memenuhi timur dan barat. Yang kedua, Nabi Isa turun untuk menyelamatkan umat Islam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan paling hampir sekali ialah paling besar sekali apabila matahari terbit dari sebelah barat. Pelajaran 3. Sifat wajib Allah, iaitu baqa. Pengertian sifat baqa ialah Allah Ta'ala kekal selama-lamanya, tidak mati dan mustahil akan binasa. Lawan bagi sifat baqa ataupun sifat mustahil, lawan bagi sifat baqa ialah fana, iaitu binasa. Hukum beriman Allah bersifat dengan sifat baqa ialah wajib. Dalil nakli Allah bersifat dengan sifat baqa ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-27, Bismillahirrahmanirrahim, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maksudnya, dan kekal zat Tuhanmu, wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kesan beriman dengan sifat baqa. Orang yang beriman dengan sifat baqa, yang percaya bahawa Allah bersifat dengan sifat kekal, akan mengakui keagungan Allah, sentiasa mengingati kematian, mensyukuri nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan sombong serta riak. Sementara kesan mengingkari sifat baqa ialah orang yang tidak beriman kepada sifat baqa tidak mendapat keredaan Allah. Imannya akan rosak dan mudah bersikap sombong dan riak. Pelajaran 4. Sifat wajib bagi Allah, mukhalafatuhu lil khawadis. Pengertian mukhalafatuhu lil khawadis ialah berlainan dengan semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Lawan bagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil khawadis ialah mumathalatuhu lil khawadis, yang bermaksud bersamaan dengan yang baru. Mustahil Allah sama dengan yang baru. Mustahil Allah sama dengan makhluk. Hukum beriman dengan sifat ini ialah wajib. Dalil nakli Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil khawadis ialah dari surah As-Surah ayat yang ke-11, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maksudnya, tiada sesuatu pun yang setanding dengan zat, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Apakah kesan orang yang beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil khawadis? Kesan orang yang percaya bahawa Allah tidak sama dengan makhluk. Yang pertama, akan sentiasa mengharap pertolongan dengan Allah, mengakui kelemahan diri, saling bantu-membantu sesama manusia, tidak mensyirikkan Allah dan menguatkan rasa kecintaan kepada Allah. Pelajaran yang kelima, sifat wajib Allah seterusnya ialah qiyamuhu binafsi. Pengertiannya ialah Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Sifat mustahil yang lawan bagi sifat qiyamuhu Ta'ala binafsi ialah qiyamuhu bighairi, iaitu berdiri dengan yang lain. Hukum beriman dengan sifat ini adalah wajib. Dalil nakli menunjukkan bahawa Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri ialah dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-255, Bismillahirrahmanirrahim,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup, yang kekal selamanya mentadbir sekalian makhluk. Kesan mempercayai sifat qiyamuhu binafsih. Yang pertama ialah mengakui keagungan Allah Ta'ala, dapat mempertingkatkan iman, tunduk dan patuh hanya kepada Allah, dan sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Sampai di sini sahaja kelas kita untuk kali ini. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.